Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin al-mukasyafa ghaibu lil fuqarah ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, berbagai-bagai nikmat Allah yang tidak mampu kita nak hitung banyaknya. Tak boleh nak hitung. Terutama nikmat yang paling besar, yang paling tinggi, iaitu nikmat dibagi anugerah kita, iaitu hidup. Sebelum ini kita belum lagi bernama disebut-sebut lagi hidup. Belum. Kalau nak kata mati mesti hidup dulu baru mati. Jadi kita ni mati yang belum disebut-sebut. Mati yang belum ada lagi, belum ada. Belum ada, kosong. Tak ada apa-apa. Patung pun tak ada, apa pun tak ada. Belum disebut apa-apa. Waktu tu Allah SWT cukuplah. Dia menyembah diri dia, dia memuji dirinya sendiri. Cukup sempurna, cukup asyik dengan diri dia sendiri. Maha sempurna, tak memerlukan untuk dijadikan apa pun tak. Tu. Jadi bila Allah SWT ingin, dalam rasa asyik dia ingin dijadikan, maka dia jadikan hidup. Jadi hidup tu tadi yang masuk, yang ada pada kita ni bukanlah menunjukkan kita ni hidup, tetapi dialah yang hidup. Jadi cerita yang hidup kita ni, dia bagi hidup, adalah cerita Allah. Itu yang susah kita nak dudukkan. Payah. Sebab apa? Kita dah terbiasa pengajian-pengajian kita di pengakhir zaman ni. Tak macam mana yang Rasulullah SAW ajarkan. Rasulullah ajarkan gitu dulu. La ilaha illallah. Tak ada tu bagi faham betul-betul. Tak ada lagi. Jadi bila ada tu, adalah yang ada tu apa? Jadi dalam diri dulu. Jadi wafi'am fusikum afalat. Di dalam diri kamu, kenal dulu diri kamu. Sekarang kita tak mengaji mengenal diri. Kita kata yang ada la ilaha illallah, yang ada aku mengaku menyaksikan, yang ada sekadar mulut aja, belum lagi sampai dia punya, dia panggil maqam dia. Maka kita tu aja belum lepas lagi. Pasal ini penting. Ini kan syahadataini, dua kalimah syahadat kita. Kalau syahadat yang pertama aja gagal, bagaimana nak kita nak hadapi yang kedua? Gagal tu maknanya bukan gagal sebut. Gagal kita nak melaksanakan dalam keyakinan yang kita kata tadi, la, aku ni tak ada. Tapi kita dalam kehidupan kita, banyak kita merasa ada kedirian kita. Lagi kalau tak belajar, tak terasa apa. Dia hantamnya hidup kita. Kita solat juga, kita puasa juga, tapi dalam keadaan tu kita merasakan kita memiliki hidup, dan kita memiliki hidup, kita memiliki kekuasaan. Kita rasa padahal wahuwa bikulli syai'in semua tu adalah milik Allah. Surah Al-Mulk, macam mana bacaan dia? Tabarakallazi biyadihil mulk. Maha tinggi Allah. Tabarakallazi biyadihi, dia itu tadi adalah memiliki kerajaan.
Dan seluruh kerajaan yang ada tu di bawah, di dunia dan di akhirat adalah semuanya kerajaan Allah. Jadi bila masuk hidup tu tadi, kita tak rasakan itu adalah hidup tu adalah membawa kerajaan cerita Allah. Kita tak merasakan itu. Kita rasa itu cerita kita. Sebab kita rasa hidup tu kita punya. Pada 100% tu semua hidup Mak J, anak Abah, Cik Latif, Abah, itu semua adalah semua iblis ke malaikat ke, semua Allah bagi hidup pada iblis apa hidup pada nabi-nabi, pada semua tu adalah menunjukkan itu adalah kerajaan Allah yang berkuasa. Wa huwa bikulli syai'in qadir. Dalam tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa tau semua kulli syai'in, semuanya kulli syai'in ya Allah, kalau kita fahami betul-betul surah Al-Mulk ni ayat pertama aja, jangan sekadar kita memahami zahiriah dia aja, tapi cuba rasakan tadi kita ni tadi tak memiliki hidup, tak memiliki kerajaan apa. Sekarang kita rasa kita berkuasa. Kita boleh gunakan hidup kita ni, kita rasa hidup ni kita punya, kita boleh melihat mata kita sekuat hati kita, telinga kita. Jadi kita pula letakkan tadi dalam otak kita ni memori-memori yang dia bagi, letak yang sepatutnya memori kita letakkan selalu kepada ketakwaan kepada Allah. Kan? Tapi kita letakkan memori tu kenangan-kenangan dan lepas-lepas tadi. Kita tak alam nasyrah laka sadrak. Kita tak letakkan dia ke tepi. Supaya kita layan ketakwaan yang datang original terkini daripada Allah. Itu yang kehendak Allah. Tapi kita dah lama kita dah layan benda ni. Kita dah lama, 5 tahun ke 10 tahun ke 20 tahun kan. Dia lagi kita layan benda ni, lagi kita nak berpandu pada memori. Kita nak selesaikan, kita kata, dengan padahal itu mulk kerajaan Allah yang tahu nak selesaikan. Itu yang menyebabkan hidup kita jadi tidak tenang. Mak Cik dah. Jadi hidup kita tidak tenang sebab kita rasa balik-balik kita yang nak berfikir, kita nak berfikir, cari. Fikir tu bila cari, dia akan buka lah memori kita. Kau gini. Dia layan lama-lama, sangkut kita situ. Waktu kita habis berfikir tu, 20 minit ke 15 minit ke, habis tak dalam keadaan dengan Allah. Makrifat kita, padahal kita kena selalu dengan Allah, bukan dengan memori-memori yang terlepas. Kenangan-kenangan yang lepas tu, itu dah diceritakan Allah. Cerita-cerita Allah tu, jangan kita jadi sandaran. Kita sekali lalu, kita ingat sudah, kita jangan layan. Yang kita layan betul-betul, makrifatul dengan Allah. Sebab dia lah kerajaan yang paling, kalau kita layan memori lama tu, keputusan dia tetap dengan kerajaan Allah. Baik atau buruk ditentukan oleh Allah. Kita nak ke situ, nak puaskan nafsu kita, kena nak tentukan. Masa ke depan kita nak tentukan. Kita tengok memori kita dulu. Ilmu kita apa ke semua. Bukan saya cakap tak boleh belajar. Tapi kita, ni nak menceritakan perihal. Allah bagi tahu, Allah tadi, dia buka singkapkan kepada kita ilmu-ilmu, dia ufuk-ufuk. Ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi, dia ufuk-ufuk. Dan di dalam diri kita. Supaya ada dua ilmu. Satu ilmu yang di luar. Haji, Ipan. Ilmu yang di luar. Dan juga ilmu di dalam diri. Jadi kita kena ambil dua-dua. Jangan kita ambil sekadar ilmu yang nampak dia ufuk-ufuk tu. Bintang-bintang ke apa kat bumi ke apa benda kan. Bumi pun planet juga kan. Jadi jangan kita sekadar kaji yang di luar ufuk, tapi di dalam, perhatian di dalam diri. Allah suruh. Baru sempurna. Nanti
Contoh yang satu hari, tempoh hari semalam, 2 hari lepas kita cakap, iaitu tashbih dengan tanbih. Kan? Tanzih. Tanzih dengan tashbih. Tu tanzih itu adalah laisa, nak menunjukkan dia kita tak dapat nak tanzih. Tashbih, kita kena ufuk-ufuk tu tadi, kita kena kaji. Kena nampakkan siapa yang menjadikan tu tadi. Baru dia jadi balik kembali kepada tanzih. Iaitu baru kita tahu dialah sebenarnya tunggal sebenarnya. Dia menyatakan. Dia ufuk-ufuk tu supaya jangan sampai kita tak nampak itulah kerajaan, kekuasaan dia. Mulk. Sampai ke dalam diri kita. Dia bagi kita meletakkan sesuatu, memori akal kita, supaya akal kita boleh menumpukan makrifat kepada Allah. Bukan akal kita berfikir kepada nafsu syahwat kita. Supaya dia turun tadi, dia pecah ke otak kita kerajaan tu tadi, kerajaan Allah. Allah suruh pilih ketakwaan ataupun syahwat. Kalau kita memilih syahwat, kita akan memilih memori kenal. Tapi kalau kita pilih ketakwaan, iaitu kita kenal diri, kenal Allah, kita nakkan kepada Allah. Memang Allah jadikan gitu dua. Untuk kita perangi. Dan kita tidak boleh kata, kenapa Allah nak, sebenarnya Allah nak suruh membezakan. Jadi dia jadikan situ, kita tahulah beza. Ini elok, ini tak elok. Kita tak boleh cakap, ya Allah, kenapa kau bagi aku yang tak elok? Bukan, Allah dah suruh pilih. Dia dua dia turun. Daripada Allah ni dua. Kau tak belajar kenal diri, kenal Allah, atau kau biarkan tak nak belajar. Orang datang nak tunjukkan, kau tak mau. Dan dalam diri kau Allah tunjukkan, kau buat tak tahu. Kau beralasan, kenapa ya Allah kau tak bagi aku hidayah supaya. Itu semua alasan. Itu semua penipu. Jadi tak ada alasan. Sebab kita dah lama biarkan. Jadi bila dia datang ketakwaan dia, kita ikut. Ketakwaan tu adalah kita tahu kita tak ada apa-apa. Jadi kita kena ikut ketakwaan, iaitu kita nakkan Allah. Jadi itulah tu yang sebenarnya tempat duduk kita benar-benar adalah tidak merasa ada kedirian. Ketakwaan ni makna kita taat dengan Allah, taat aja dengan Allah. Secukup aja qanaah dengan Allah. Warak menjaga supaya jangan ada kediri. Taat aja dengan Allah, jangan merasa diri, taat aja. Qanaah rasa cukup aja dengan Allah. Kita punca ni rasa tak cukup. Kita sebut Allah pun tak cukup. Sebab apa? Bercampur dengan syahwat kita, kehendak kita. Kita memprotes sesuatu yang Allah dah tentukan kita nak begini jadinya. Maka kita berlawan tu yang jadi, itu dia nama azab. Kita berlawan dengan kerajaan Allah. Boleh ke? Allah dah tetap kerajaan dia jadi begini, kita nak melawan jadi kerajaan dia. Jadi kita kena tunggu. Tak usah dilayan. Memori ni suka layan, suka berdebat dengan Allah Ta'ala. Memori, engkau punya ilmu kan gini. Dulu kan kau makan daun tu baik, kau teruslah pergi, tak payahlah engkau. Dia suruh berbalah dengan Allah Ta'ala, memori kita ni. Padahal kita tetap macam mana pun, memori tu aja untuk Allah yang suruh, walaupun Allah yang turun, tapi itu yang dulu. Yang terkini ni apa? Pasal kita berkehidupan dengan Allah sentiasa, kita menunggu sentiasa apa yang diarahkan oleh Allah. Itu tandanya makna kita dah kenal. Macam mana kita nak olahkan supaya dapat kita hidup tu ada kerajaan, kekuasaan. Apa yang disuruh tadi kita nak perhatikan adalah kita duduk dengan dia, baru kita nampak anzala ala, dia turun tu daripada. Tapi kalau kita tak, kita berpaling pada memori, kita letakkan kepada diri kita, maka dia tu turun akan berlawan kerajaan tu tadi. Maka kita akan jadi roh azab, kita berada dalam azab. Selagi kita tak duduk balik dengan Allah Ta'ala balik, selagi tu kita berada dalam azab. Tak payah tunggu azab sana. Di sini dalam diri kau dah berkocak dah, tak tenang dah. Tak tenang ni lawan dia adalah
Gelisah. Gelisah tu tempatnya di dalam azab. Gelisah lah nampak benda yang, tapi tenang tu di sisi Allah. Bahagia. Ya? Boleh faham InsyaAllah. Alhamdulillah. Begitulah tadi keadaannya. Bila kita selalu dah terbiasa, bukan senang lah. Saya sendiri pun masih lagi berperang dengan kerajaan yang pengakuan diri. Bila dia kadang-kadang dia datang tu tadi, dia nak ajakkan berbicara. Ini kerajaan kita sendiri ni yang bahaya ni. So ya, kita dah terbiasa kan berpuluh tahun kita jahil. Tapi bila dah dibukakan oleh Allah mukasyafah ghaib, kita tahu dah. Kita tak nak dia. Mula. Itu tandanya Allah memberikan kepada kita iaitu anugerah. Anugerah yang besar. Dia bagi kita lihat, kemudian dia bagi kekuatan untuk lawan kerajaan diri kita. Dalam diri kita punya kerajaan. Kalau Allah tak bagikan kekuatan, Allah tak singkapkan, oh Allah, kita jadi manusia yang paling rugi. Kita solat juga, kita puasa juga, tapi kerajaan kita adalah kerajaan hawa nafsu syahwat. Nafsu kita nafsu amarah, nafsu lawamah. Belum lagi mutmainnah. Kita tertipu. Maknanya dalam surah Al-Kahfi Allah dah bagi tahu penghujung ayat ke pertengahan mana. Allah dah bagi tahu orang yang paling rugi adalah dia menyangka. Dia tu amalan dia, apa benda dia buat kat dunia, dia zakat, fitrah, apa, haji ke, tiap-tiap tahun, umrah tiap-tiap bulan, dia bersedekah seliling kampung. Dia menyangka tu. Bukan saya tak bagi buat. Dia menyangka bahawa dia tu dah sempurna. Dah. Bahaya. Kita tak boleh kata dengan membuat baik tu kita sempurna. Tapi kita kena pulang balik. Tu kau kerajaan susunan kau, ya Allah. Mulk. Bukan kerajaan aku. Bukan. Kalau aku merasa kerajaan aku, itu maknanya aku telah membinasakan diri aku. Sedangkan aku tak ada. Itu semua kau yang atur, ya Allah. Dalam hidup yang kau masukkan daripada aku yang tak ada sebelum ni. Setitik mani pun belum ada lagi. Apa belum ada. Belum bertulis. Belum alam roh pun belum ada lagi. Kosong. Tu. Bila Allah dah ciptakan hidup aja, maknanya kita dah merasakan seolah-olah kita ni hidup. Sebab belum hidup tu masuk. Bila hidup tu masuk aja, kita dah janji di alam roh bahawa engkau lah, ya Allah. Tetap. Roh tu tetap mengakui. Roh kita yang tu, yang asal tu. Tetap mengakui. Sebab tu rahsia Allah. Dalam tu roh tu ada rahsia Allah. Jadi Adam tu paku lagi. Patung. Adam tu. Kita ni patung lagi. Patung tu pun hak Allah Ta'ala. Tak ada satu pun. Semua tanah, air, hangat. Semuanya adalah bahan yang Allah jadikan. Tak ada satu benda cakap. Semua hak Allah Ta'ala. Jadi bila dah masuk, roh tu janji, rahsia tu engkau, ya. Bila masuk, mula. Mulanya kita pujilah. Alhamdulillah. Tapi bila ada unsur-unsur ingin tu dia. Ingin aku berteman. Ingin aku, keinginan tu tadi jadi hawa. Jadi hawa kita. Hawa tu yang nak lawan tu tadi. Dia dah terjadi hawa. Siti hawa dah dia terjadi. Tu yang siti hawa tu lain dah. Mana hawa tu terjadi, ingin tu hawa lah. Maka apa yang diinginkan? Berteman. Tu berteman. Tak cukupkan dengan Allah. Kan dulu kata di alam roh, engkau je, ya Allah. Engkau je. Tak apa, Allah tunaikan. Jadikan berbentuk macam tu. Dia mimpi 2 ekor burung kan. Berkasih sayang kan. Ada tu. Itu. Cuba kita perhatikan tengok. Itu dah diajar kepada kita Allah Ta'ala punya skrip tadi. Puncanya adalah berkeinginan kita, bukan keinginan
Allah. Tapi Allah tunaikan juga nak jadikan cerita daripada Allah tadi. Cerita-cerita manusia pertama lah. Cerita Nur Muhammad lain, cerita manusia pertama. Itu jalan cerita dia. Jadi kita ni kalau dah tahu, jangan nambah-nambah lagi keinginan. Selain keinginan kita Allah. Sebab lagi kita keinginan ni kita naik lagi. Nak ni kita naik lagi. Ni naik lagi. Itulah nanti yang jadi sebenarnya berat hidup kita. Kita tak mau jalan kepada Allah tadi, kita mudahkan. Maknanya kita menyulitkan jalan kita dengan keinginan kita lagi kepada dunia ni makin kuat. Kecintaan kepada makhluk tu makin kuat. Allah contohkan lagi bukan Nabi Adam dia, dengan Siti Hawa. Siti Hawa pula digoda oleh iblis pula. Pula ada pula musuh yang Allah ciptakan untuk jadikan supaya kita boleh letakkan balik diri kita kepada Allah, membezakan antara itu. Iblis tu perbuatan dia buat tak baik. Jadi kita nampak daripada dalam pun tadi dah jadi Hawa. Bila Hawa dia jadi keluar pula nampak perbuatan jahat lain untuk menghasut. Tapi yang jahat tu pertama sekali dah ingin tadi kan. Tidak di jalan cerita lah. Kalau tak ada jalan cerita ni tak jadi juga kita. Jadi jangan kita menyalahi Adam, tapi kita mengambil cerita, iaitu puncanya jadi tadi kita dengan Allah jadi masalah sebab keinginan kita tambahi. Tak ada anak, Nabi Ibrahim nak anak, kahwin satu lagi, dapat anak. Cinta dia dah mula dengan Allah berkurang, nampaknya makin lama dia lebih sayang pada dia. Jadi perhubungan dalam cinta dengan Allah tadi, persahabatan erat dengan Allah tadi ternampak Allah Ta'ala tahu kan. Allah tidak jadi cerita lah. Kemudian Allah buat pilihan, betul tak kau ni cinta aku? Sebelum anak tu tadi akan menghancurkan dengan aku, Allah Ta'ala kata, lebih baik aku hancurkan anak kau dulu. Kau buat pilihan. Engkau nak aku ke atau nak anak? Tu ujian yang sangat memerlukan kesabaran yang tinggi dan perhubungan dengan Allah yang jelas. Jadi semua tu jalan cerita tu kita masukkan, kita tengok, ya Allah, aku tak ada apa-apa kerajaan, maknanya aku lemah gitu, tak boleh buat apa melainkan apa yang kau suruh. Apa yang suruh kau aku lakukan, aku nak gitulah ya Allah. Sebab kita tak tahu kalau disuruh kita jadi macam tu. Sebab itu semua cerita dia. Disuruh tadi buat apa ni, skrip tadi, engkau mula rasa cinta kepada anak. Dia Allah punya skrip, kau kena buat itu. Jadi Nabi-Nabi dia tahu dah dia. Nabi Adam ke Nabi-Nabi lain dia dah tahu dah. Dia terpaksa, bukan terpaksa, memang kena ikut kerajaan Allah, skrip kerajaan Allah. Dia dapat duduk di situ. Para nabi-nabi, para rasul, para wali Allah, orang yang kenal diri kenal, dia boleh duduk di situ. Dan dia hari-hari dia dalam bermain dengan perhubungan dengan Allah. Jadi dia selalu menjerit, tak mampu aku ya Allah, tak mampu aku ya Allah. Kan? Aku tak tahu depan ni macam mana kau suruh lakukan ya Allah. Dan jadikan aku reda ada apa yang. Kadang-kadang kena yang baik dia boleh reda, kena yang tak baik dia skrip kan. Mula datang memori kita ni, mana boleh dia min syarril waswasil khannas, dia ajak kita. Jadi kita kena manajemenkan, uruskan betul-betul supaya jangan ada perbalahan. Dan kita pastikan betul-betul ini semua skrip-skrip Allah. Jangan sekali-kali kita kata sebab ni lah, sebab ni. Jangan memandang sebab lagi. Itu dah dia memang susunan-susunan dia. Jangan nampak ada yang lain lagi. Nampak kita nampak dah sekarang kita dah duduk satu pasukan dah. Mana kalau kita dah duduk kenal diri kenal Allah ni, kita dah satu pasukan. Satu pasukan ni saling tolong menolong sebenarnya. Pasukan macam mana?
pasukan yang baik atau tak baik, tetap kita ni satu pasukan. Bukan kita nampak lagi iblis ni. Mana kita masih lagi ada hawa untuk keinginan nak menyalahi. Macam Adam, dia salah, dia tak kata iblis. Dia kata zalam. Jadi pasukan tu tadi kita kena faham. Sekarang kita, pasukan kita, kerajaan kita ni, dia dah ngajar kita untuk berbalah-balah dalam parlimen kita. Dalam banyak baca. Jadi kita dengan Allah tu jadi habis masa kita tak dengan Allah. Itu memang diajakkan kita suka gitu. Jadi kita diajakkan kita duduk dalam keadaan yang gitu tadi, kebatilan di dalam nafsu syahwat. Itu kita sekarang dalam diri kita dulu. Allah Ta'ala kata, kau kena betul-betul sekarang ni, kau dah terlama sangat. Alhamdulillah laki kita duduk belajar mengaji ni, kita dapat Allah singkap, kita dapat tahu jalan mutmainah. Kita nak, jadi Allah bagi kekuatan pada kita untuk hadapi lawan hawa nafsu yang berat ni. Berat. Lebih berat daripada perang Badar lah. Berat. Tapi kalau kamu tak istiharkan, kamu tak betul-betul nakkan kepada Allah, kamu takkan dapat. Mesti bersungguh-sungguh. Lebih susah lagi nak dapatkan Allah daripada syurga. Tapi bukan nak menakut-nakutkan. Di balik kesusahan kita nak Allah, Allah bagi dalam tu kesusahan tu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Jadi tu kita tengok, ya Allah. Bukan kata Nabi lah. Nabi kita tak sanggup dah ujian dia tu. Paling tinggi lah. Kita tengok wali Allah je lah. Bawah sikit wali Allah lah. Orang ahlullah lah. Orang ahlullah pun wali Allah juga. Dia punya latihan sebelum dia dapat tu macam mana. Yang kita ingat kita nak apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang yang telah Allah bagi nikmat tu, kita ingat, kita nampak ni. Sebelum dia nak menghadapi jalan, nak duduk yang Allah maksudkan jalan yang nikmat tu adalah dia menempuh kesusahan yang betul-betul over dah. Betul-betul dah tak ada tempat bergantung dah. Supaya kita betul-betul hanya bergantung kepada Allah. Sebab selama ni hari kita banyak lagi bergantung pada benda-benda lain. Maka tu kita tak istihalkan perang. Maka itulah kita, bila nanti dia tarik satu persatu, baru kita terkejut. Ya Allah, selama ni hari, ya Allah, ya. Daripada kita kena kejutan, lebih baik kita belajar, olahkan. Sikit-sikit kita meninggalkan. Kurangkan kalau tak mampu kan. Kata Ibrahim bin Adham wali Allah. Dia kata apa? Kamu tidak akan dapat darjat orang yang maknanya ahli ibadah betul-betul, ahlullah. Ataupun darjat orang solihin. Darjat orang yang betul-betul orang mukmin, betul-betul orang yang betul nakkan Allah. Kamu takkan dapat darjat. Melainkan kamu kena membuang rintangan, menghadapi rintangan lah. Salah satu dia apa? Rintangan dia. Jangan mengharapkan kesenangan. Maknanya tutup pintu kesenangan. Buka pintu bersiap-siap menghadapi maut. Dia kata ada 6. Tapi itu salah satu cara dia adalah bangun aja tidur, kita dah ingat dah. Hidup kita betul-betul tak ada. Hanya bukan senang. Dengan dalam keadaan kita dah berpuluh tahun dah, 20 tahun, 30 tahun kita dah berkecimpung keseronok dengan dunia. Baru kita tahu, ya Allah, selama ni hari aku dah terlampau banyak kat dunia ni, ya Allah. Kalau kau tak singkapkan tadi, ya Allah, memang aku tak tahu jalan dia macam mana. Kan? Baru kita tahu, ya Allah. Masa tu, maknanya Allah bagi rahmat, hidayat pada kita untuk kita proses. Buangkan sikit-sikit. Buang. Jangan sampai terkejut nanti. Datang terus sakaratul maut, cabut. Dah kita tak tahu tempat kita kat mana dah. Tapi kat dunia kita tahu dah. Kita tak buta dengan Allah. Kita nak Allah,
Walaupun kita masih hidup, lepas kita tak dapat jumpa, kita tak dapat, tapi kita berusaha bersungguh-sungguh, berpuluh tahun untuk dapatkan, supaya kita tak buta, supaya kita dengan Allah, kejap ada kejap. Nanti bila kita wafat, pasti Allah akan temukan, pasti Allah kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi. Tapi kalau orang kat dunia lagi, dia tak apalah, nantilah, dia nunggu-nunggu, dia nanggur-nanggur, dia lalai-lalai, dia lengah-lengah. Tempat yang paling indah, tempat yang paling best, nikmat yang paling best, iaitu dengan Allah, kita lupakan sikit, kita ambil yang tak kekal ni tadi. Kullu man 'alaiha, semua yang ada yang binasa, kita pergi duduk kat nikmat yang binasa tu tadi. Nikmat durian akan binasa, nikmat apa sahaja, nikmat apa saja kebahagiaan dengan makhluk ni, semua akan akan meninggalkan kita, ataupun kita yang akan ditinggalkan dia. Kemana kita nak sebenarnya nak tuju? Wa ila rabbika far. Kalau kita tak latih sekarang, sengsara kita. Jadi inilah tandanya, maknanya Allah tu sayang kita. Maka bukan dia tak jadikan nikmat, dia jadikan nikmat tu supaya kita bersyukur, jangan lebih-lebih sangat. Dijadikan nikmat durian ni, jangan kau lupa bahawa siapa yang menjadikan tu lebih sedap. Jadi kalau kau tak dapat dia pun tak apa, kau dapat Allah. Apa saja pemandangan ni cantik-cantik, tapi kau lebih cantik ya Allah. Jadi pemandangan tu tak ada dalam hidup kita, tak apa. Yang penting kita sentiasa memandang jamal dan kamal Allah, keindahan dan juga kesempurnaan Allah, kecantikan Allah dan kesempurnaan Allah. Macam mana kita nak mainkan dalam diri kita ni? Dalam kehidupan kita, kita dah terbiasa lihat ni cantik, kita dah nampak tu yang cantik. Jadi kita pun terpikat dengan cantikan makhluk, keindahan makhluk. Sampai kita lupa yang sebenarnya dia nak tajalikan, nak dinyatakan tasbih tu untuk engkau pulangkan kepada laisa kami. Dialah yang mentajalikan, percikkan kecantikan yang kau tadi lupa, dia yang jadi setiap apa makanan ke apa, sekarang kita dah mula berperang. Alhamdulillah, maknanya orang yang berperang, berjihad, yang paling berat adalah jihad inilah hawa nafsu, sampai dia dah dapatkan nafsul maut, maknanya hanya Allah dah. Adakah kita dah berperang? Jadi kita nyata ilmu banyak, PhD banyak, tapi nafsu masih nafsu taraf, amarah dan lawamah lagi, belum mutmainah. Kita berlakon, kita tutup dia dengan amalan-amalan kita banyak, dengan ilmu-ilmu kita banyak. Bukan saya cakap tak boleh belajar, tapi kita tak mementingkan dalam. Sedangkan Allah melihat qalbun, dalam qalbun tu tadi ada sir tu, hidup tak dengan dia. Allah tu tahu engkau sembunyikan ke, engkau ke makam kau dengan Allah tu, Allah tahu. Engkau bukan makam Allah, bukan makam ahli ibadah, bukan darjat orang mukmin. Allah tahu engkau banyak kitab ni, engkau orang ingat kau ulama. Engkau ni bukan, Allah tu tahu engkau kazib, kau penipu, kau tutup dengan orang. Jadi jangan sampai kita tertipu kat situ. Banyak sekarang ni pengunjung pengakhir zaman ni banyak gitu. Kalau yang betul-betul tu lain. Dia ada aroma dia sendiri, dia ada dia punya keasyikan dia sendiri di wajah dia. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kesan-kesan wajah dia tadi, dia selalu dapat citra ilahiyat, cahaya ketuhanan betul masuk dalam diri dia. Cahaya dia tu lain, terpancar di wajah dia. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Sujud tu bukan makna tunjuk dia, sentiasa ikut arahan Allah, tak ada kedirian dia. Itu yang terpancar wajah yang begitu. Terus 24 jam dia nakkan Allah aja, tak ada diri dia. Jadi cahaya Allah tu masuk dalam diri dia, hidup ibarat begitu, menyuluh kepada sekeliling dia. Ini yang ditakuti oleh ulama-ulama fiqh, ulama-ulama su' ni. Sebab ulama-ulama fiqh, ulama-ulama su' ni, dia hiri hati melihat. Sebab dia rasa orang ni tak belajar. Aku belajar universiti, dapat PhD semua, dia tak ada belajar, aku jangan dengar pendapat dia. Tapi yang belajar ni tadi, ahlullah yang kau cakap hina ni tadi, walaupun dia bukan ulama, tapi dia Allah iktirafkan sebagai ulama. Sebab dia kenal diri, kenal Allah, dia takut pada Allah tu ulama. Tapi engkau rasa macam engkau ni, patut Allah tak cap engkau ulama. Sebab engkau hanya ahli kitab.
Lam yakunil ladzina kafaru, masih lagi kufar, menutup-nutup. Sebab kau iri hati dia punya percakapan tu tepat, engkau tak senang hati engkau sebab kau rasa engkau susah belajar. Kau tak rasa dia tu belajar dengan Allah Ta'ala lebih sulit lagi daripada engkau belajar. Latihan-latihan dia nak lawan hawa nafsu dia untuk supaya dia boleh dapat berhubung langsung dengan Allah, dapat ilmu laduni di sisi Allah. Ingat, senang. Lagi susah daripada engkau cakap dia tak ada belajar universiti, tak ada belajar asas apa semua, tak ada. Jangan kau hina manusia yang begitu. Padahal dia di sisi Allah tu, dia ilmu aku curahkan kepada dia. Sebab dia bertakwa kepada aku akan bagi. Engkau yang sebenarnya dalam hati engkau ada iri hati dengan begitu. Itu yang kita menghadapi ulama-ulama yang jenis penghujung zamannya begitu. Jadi kita tak, ulama-ulama ni akan diwafatkan. Diwafatkan yang betul ni tadi. Sebab ada ulama-ulama yang ni tadi, yang su' ni tadi. Ulama-ulama fiqh yang su' ni tadi. Yang dia fiqh dia belajar, dia tak belajar hakikat wal makrifat. Kan? Dia akan menyalah sangka lah, dia akan. Sebab ulama fiqh ni tadi, yang su' ni tadi, yang tak belajar kenal diri, kenal Allah ni tadi, dia berpandu kepada kitab. Mana dia nama, bukan dia ulama, dia ahli kitab. Dia tak benar orang yang takut pada Allah, kenal pada Allah. Bagi lari tak tafsir dia. Kalau dia baca Quran juga, sama ayat juga, tapi tafsiran dia tak sama macam tafsiran orang ahli Allah. Orang ahli Allah dia langsung minta pendapat, minta terus fatwa daripada Allah macam mana nak kupaskan ayat ni. Engkau berpandu pada orang yang hidup ni. Ni daripada ulama ni, sanad dia gini-gini, pendapat dia gini-gini. Kau ambil daripada pendapat ni. Engkau bersandar kepada orang yang mati engkau ni. Dia ambil yang mahai, fatwa yang maha. Mana boleh kau nak lawan itu? Kerajaan langsung pada Allah, dia direct. Dia kata pula, mana boleh manusia, Nabi dengan Rasul aja yang boleh berhubung langsung dengan Allah. Manusia yang biasa ni tak boleh. Lah, kau gunakan fatwa tu pula. Lebah boleh pula. Allah Ta'ala turunkan wahyu untuk bagikan ilham untuk ambil saripati bunga, boleh tak? Binatang apa lagi manusia? Jadi tak ada. Nabi bagi tahu kalau ada manusia sekarang ni yang boleh berhubung langsung dengan Allah, itulah Umar. Dan juga Ali. Dan sahabat-sahabat dia. Maknanya Allah Rasulullah pun mengiktirafkan selain pada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, wali-wali Allah, sahabat Nabi, orang yang betul-betul kenal diri, kenal Allah, boleh berhubung langsung dengan Allah. Cuma lagi memang betul Allah tu sendiri, dia pun menyatakan dia tidak pernah meninggalkan kita. Tak pernah benci. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mengapa engkau pula rasa tak ada perhubungan dengan Allah? Berat kau ni. Itulah ulama fiqh yang su' ni, yang tak belajar kenal diri, kenal Allah. Ini yang banyak merosakkan masyarakat. Ini yang dibingungkan sekarang ni oleh Rasulullah SAW. Oleh ulama-ulama yang betul-betul wali Allah dulu, dia takut ni gitu. Imam Syafi'i contoh, dia kata, kalau kau jumpa ulama akan datang akhir zaman nanti, yang su' ni tadi, yang buruk ni, yang tak kenal diri, tak kenal Allah, kau larilah seperti nampak singa yang tinggal buas. Imam Syafi'i kata. Dan Rasulullah bagi tahu, Dajjal ni sangat mengerikan, ngeri Rasulullah kata. Tapi aku lebih ngeri lagi ulama yang ulama tu maknanya pemimpin-pemimpin atasan dan juga orang-orang yang mengaku dia tu berilmu banyak, dilantik jadi pemimpin tapi buruk perangai dia. Buruk perangai dia dengan Allah. Sebab dia tak kenal dia. Ini yang kita menghadapi sekarang. Aku terjadi daripada dia tadi pemimpin itu jadi lepas tu rakyat pun, masyarakat pun kena main peranan juga. Rakyat pun 2 kali 5 juga. Kalau dia tak mau belajar ni pun, nanti dia akan lantik. Yang lantik undi siapa? Rakyat juga kan. Jadi rakyat juga yang buat rosak juga. Dia yang memilih. Sebab dia semua tak mau belajar kenal diri, kenal Allah. Tak takut pada Allah. Nak buas hawa nafsu je ikut kan. Ada 2 juta orang macam tu. Yang 100 orang tu yang betul-betul kalah juga sebab undi. Tentu naik yang pemimpin su', ulama yang su'. Sebab rakyat tu dah. Kita menghadapi gini.
Dua-duanya rakyat pun banyak yang tak nak kepada Allah. Pemimpin tentu akan naik pemimpin yang esok juga. Sebab kita punya era pemilihan tak macam zaman sahabat. Zaman sahabat ajar dia baik, tak kira kalah ramai suruh pilih yang lain, tetap dia ni bertakwa pada Allah terus. Tak usah cerita banyak, tak ada undi-undi dah. Kan? Ginilah keadaan dia. Yang kita hadapi sekarang ni, kita kena perbanyakkan masyarakat kita, umat Islam, untuk ke jalan kenal diri, kenal Allah betul-betul. Bukan sekadar cakap dia. Betul-betul kita seperti mana Rasulullah ajar pada sahabat, betul-betul 13 tahun. Untuk faham betul-betul. Sekali dia pegang, bila-bila dia pegang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pegang sampai bila-bila. Ini la ilaha illallah, kejap kan pegang, kejap kan tak, kejap kan pakai, kejap tak. Sebab kita anggap sambil lewa, tak apalah, nanti boleh taubat. Ya Allah. Kita tak takut kepada Allah Subhanahu Taala. Main-main begitu. Kita boleh cakap dengan Allah, tak apa aku buat silap nanti aku boleh. Allah tu Maha Pengampun. Allah, kita cakap gitu. Sebab jahilnya kita dengan Allah. Kita berani cakap begitu. Ni bukan cakap dengan bapak kita, tak apa bah, nanti orang buat silap dengan abah, nanti orang minta maaf bah. Tak kurang ajar ke macam tu? Nampak. Lepas tu kau buat lagi yang dibenci oleh bapak kau. Lepas tu kau cakap, bah, tak apa bah, nanti saya tobat lah bah, kumpul dulu ramai banyak-banyak, nanti saya sekali minta maaf bah. Tak malu kau cakap dengan abang kau? Tak malu ke kau dengan Allah tu? Allah tu tahu perangai kau gitu. Bilanya yang kau nak betul-betul dengan Allah? Ya Allah. Ya Allah. Tak jauh lah. Saya takut Rasulullah menangis. Mandangkan umat ni akan datang. Rasulullah, jangan disebut umat dia. Jangan disebut umat dia masuk neraka dalam azab. Jangan disebut Rasulullah akan tak makan berhari-hari sujud minta pada Allah. Lepaskan. Punya sayang dengan kita. Tapi kita main-main dengan Nabi SAW. Kita tak rasa hadirnya Allah, hadirnya Nabi dalam diri kita. Kita rasa Nabi dah lama wafat. Kita rasa itu engkau tak belajar, memang Nabi itu memang wafat. Tapi dalam diri kamu, laqad ja'akum rasulun min tetap datang dia. Sebab sayang, Ra'ufun Rahim, sifat dia tadi. Sangat kasih dan sayang pada engkau. Dia tak nak menginginkan kau lupa pada Allah. Dia tak nak. Dia nak engkau kenal diri, kenal Allah. Dia itu setiap waktu dia datang. Sampai Allah Ta'ala selawatkan. Laqad ja'akum rasulun min anfus. Allah sendiri iktirafkan telah datang. Telah datang. Maknanya telah datang. Ada dah. Rasul tu dalam diri kita. Sir nama dia. Rahsia tu dalam diri kau tu. Sir dia tu. Selalu nakkan, selalu on kau dengan Allah. Dia nak hidup. Dia punya gelombang, dia punya sayang dengan semua umat. Lepas tu dia tak nak menginginkan tadi. Yang buruk-buruk, maknanya mensyirikkan Allah, pengakuan diri. Dia nak kita ni sentiasa matikan diri, ingat Allah je. Bawa Rasulullah lega. Rasulullah lega. Gitu sekali. Sujud dia senang. Tapi kita boleh main-main. Kita boleh main-mainkan dengan Allah, main-main dengan Rasul. Olok-olokkan. Kita tak dengan Rasul lah. Kita tak ada olok-olok. Olok-olok lah tu. Kau tak tahu dalam diri kau tu ada. Dia tahu. Rasulullah tahu. Kita selawat berapa kali pun dia tahu. Apa lagi perangai dalam kita, dia tahu. Umat dia sayang, dia tahu. Jadi malu kita dengan Allah, malu dengan Rasulullah SAW. Dia ubahlah. Ubahlah. Selagi kita tak ubah, selagi itulah. Hidup kita ni jangan rasa confident lah. Kita ni rasa macam kita dah banyak sedekah, banyak puasa, banyak tengah malam solat. Itu jangan kita banggakan. Bukan saya cakap tak boleh buat. Jangan banggakan situ. Jangan bersandarkan situ. Sandaran kita adalah itu semua hak Allah. Itu sandaran kita. Aku tak ada apa benda ya Allah. Itu baru amalan soleh. Itu baru kita merasakan tak ada lagi kehidupan diri kita. Yang ada kehidupan mulk, kerajaan Allah. Apa yang nak disuruh kita buat.
Bukannya kita mengaku, kita buat nak bayar ni, ya Allah kau nak bagi apa ya Allah? Abah bagi apa bah? Hari-hari sampai kau dah tua bangka pun kau nak minta upah lagi. Tak malu ke? Kau tak masih makna kau tak jahil dengan Allah lagi. Masih lagi kau mensyirikkan Allah. Kau buat baik pada Allah semata-mata kau nakkan sesuatu. Kau tak faham lagi, tak kenal Allah lagi. Kalau kau baru-baru tak apa lagi. Ini dah sampai nak mampus pun kau masih lagi menyembah Allah, nakkan upah lagi. Tak dapat kau menyembah tu, kau dah rasa syok dengan Allah tu hingga kau tak mementing, tak peduli ya. Allah nak letak aku mana tak. Yang penting aku nak dengan kau ya Allah. Tak perlu aku nak didudukkan di mana ya Allah. Yang penting aku dengan kau. Jangan kau bubarkan, lekangkan aku sesaat pun tak mau. Aku nak dengan kau je. Kau nak campak ke mana, aku suruh buat apa, buatlah. Yang penting aku. Wah, macam tu orang yang dah betul kenal diri. Kita ibadah berpuluh tahun pun datang malaikat, dia kata, engkau tempat kau di neraka. Allah Ta'ala kata, tak apalah. Iyalah, janji aku dengan Allah. Tempat kau di syurga lah. Biarlah, di syurga pun syurga lah. Yang penting aku dengan Allah. Macam tu kita nak tanamkan kepada masyarakat kita sekarang ni. Itu yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat umat dia waktu tu. Dan Rasulullah sampai sekarang dia nak umat dia gitu juga. Dia sayang umat dia. Tapi kita siapa yang nak jelaskan betul-betul ni? Sebab apa? Sebab itulah tadi ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin atas kita sendiri dah tak ada kenal diri, tak kenal Allah. Banyak yang kebanyakannya tadi bila kenal diri, kenal Allah, semua tak boleh jadi menolong pemimpin, tak boleh jadi mufti, tak boleh jadi. Asal yang memilih tu tadi, pemimpin tu sendiri memilih yang boleh ikut cakap pemimpin. Dia ni apa, susahlah, kita tak boleh suruh-suruh lah ulama ni. Kita tak payah lantik dah. Ni ulama ni bagus. Kita suruh apa dia nak buat. Pemimpin atasan kita kebanyakan bukan bumi sini. Dia bersifat gitu. Jadi ulama-ulama ni yang original ni tadi, yang betul-betul ulama Rabbani, ketuhanan betul ni, disisihkan hingga ada yang dibunuh, ada yang dia menyuruk dalam hutan ke, dia sembunyikan diri menyamar ke, supaya orang tak tahu. Dia senyap je. Tapi dia tahu cerita-cerita ni, dia tahu. Dia masih lagi menjalankan ni, tapi dengan cara waliyatalataf walaizun nabikum. Dia buat dalam secara ahadah, cara Allah je yang tahu kerja yang dia buat. Takut orang macam ni. Nanti bila time Imam Mahdi turun, baru dia keluar. Ataupun sebelum Imam Mahdi dia nak turun, Imam Mahdi nanti, dia dah menunggu untuk nak bai'ah. Bersiap dah. Siap-siap lah ni, benda tak lama lagi. Saya ceritakan ni bukan cerita kosong-kosong ni, semua cerita yang terkini daripada Allah SWT. Berita yang terkini daripada Allah. Jadi, kalau nak tangguh-tangguhkan lagi, saya tak tahu. Nak lengah-lengahkan lagi diri tu, saya tak tahu. Saya dah jelaskan betul-betul apa yang disuruh jelaskan. Sebab saya sayang. Sebab saya tak nak mati dalam keadaan tak beriman ataupun mati dalam kufur. Mati dalam akidah kita tidak kepada Allah. Saya tak nak. Saya sayang. Jadi betul-betul sungguh-sungguh nakkan pada Allah. Kita tak ada kekuatan pun tak apa. Tapi niat kita betul nak engkau, ya Allah, tolonglah ya Allah. Memang gitu. Saya pun gitu juga. Tak ada kekuatan. Saya mohon pada, nanti Allah akan bagi. Masalah kita tak ke situ. Kita masih lagi lengah. Nantilah, belum lagi nak kiamat lah. Betul lah. Padahal kita tak tahu ke depan kita kiamat kecil. Kematian kita tak tahu. Sebentar lagi, besok ke. Sebab mati sekarang ni, mati yang sekelip mata boleh mati. Sekarang punya jenis Allah Ta'ala hantar jenis malaikat-malaikat yang bersedia untuk cabut nyawa dengan cepat. Tak payah tunggu 4-5 hari tengok meninggal dah. 4-5 hari kawan masuk hospital meninggal. Jenis itu. Banyak kita saudara-saudara situ, teman-teman kita tahu-tahu meninggal. Kerap kita dengar. Tak faham lagi tu. Itu Allah Ta'ala punya signal. So kembali cepat pada Allah. Bersiap. Bila-bila je nyawa sekarang boleh. Kadang-kadang tak ada sakit, tak ada apa, kita tahu. Tiba-tiba COVID dah. Sehat-sehat, mati. Banyak, bukan apa, kerap ke? Satu hari sampai 400, 300 orang mati satu hari. Yang disembunyikan lagi lain.
Ya. Kerap-kerap 300 orang dia. Ni kawasan kita je kan. 40 orang ni mula hari-hari macam ni. Kita belum tahu tak ada. Itu nanti dia akan meningkat lagi. Tu tadi. Lagi mati pula beramai-ramai pula kita pun tak tahu. Alat perhubungan gelombang telekomunikasi tadi terputus apa semua, air apa semua terputus. Kita tak boleh telefon dia hidup ke mati ke, saudara kita ke, teman kita ke. Mati tu macam mana kita pun tak dapat berita apa-apa. Kita pun tak tahu lagi macam mana keadaan dia. Bom sana, bom sini. Manusia dah jadi perangai dia dah perangai Ya'jud Ma'jud dah. Asal jumpa orang nak bunuh mati, nak bunuh aja nak bunuh. Masuk tim Ya'jud Ma'jud, dia nak bunuh orang je dia. Kalau tim Dajjal ni dia nak menipu je. Kita menghadapi dua ni tadi. Bila dia datang? Jangan tanya bila, dah datang pun. Kalau aku ceritakan nanti dia dah 500 tahun kau marah. Cerita sekarang. Dia tu bukan nak takut. Dia dah ada dalam diri kau. Tu. Sebab kenapa kau nak takut dengan Ya'jud Ma'jud? Kenapa nak takut dengan Dajjal? Sebabnya kau tak takut dengan Allah. Maka Allah bagi kau takut pada benda-benda yang tak ada kekuatan, tak ada kekuasaan. Maka tu kau semut pun kau takut nanti kalau kau tak dengan Allah. Jangan kata ular, semut pun kau takut sebab kau tak dengan Allah. Semut tu tak gigit dia lalu je. Kau dah takut dan kau dah jentik dia bagi mati. Sebab kau tak dengan Allah. Tapi kalau kau dengan Allah betul-betul, singa yang tu pun jadi jinak duduk dengan kau berdua. Kau duduk dalam hutan. Kau tak ada perasaan benci pada siapa-siapa. Kau betul-betul dengan Allah. Makhluk Allah tu semua ikut arahan Allah. Dia pun garang jadi jinak dengan kau. Sebab kau betul-betul dengan Allah. Salah sekarang kau tak dengan Allah. Itu ya punca dia. Jadi kau takut dengan Ya'jud Ma'jud. Kau tunggu-tunggu bila datang. Padahal benda tu dah mengalahkan diri kau tak sedar. Zaman Nabi Adam, ada Ya'jud Ma'jud tak? Tuh. Ada tak zaman Nabi Ibrahim Ya'jud Ma'jud? Zaman Rasulullah ada. Ada. Tapi dia orang tak risau. Yang dia orang risau ada kedirian. Sebab Ya'jud Ma'jud ni guru dia siapa? Iblis. Dajjal ni guru dia Ya'jud Ma'jud. Jadi yang paling tinggi Iblis. Dan Iblis tu dia takut dengan siapa? Allah. Jadi orang yang takut pada Allah tadi adalah Iblis tak ada kekuasaan. Ya'jud Ma'jud lagilah tak ada kekuasaan. Kalau dah bapak moyang dia pun Iblis tak ada kekuasaan, Ya'jud Ma'jud. Jadi itu yang kita nak kena faham sekarang ni. Kau tak payah tunggu dia datang lah. Benda tu dah memang ada kat dalam kau. Makam Iblis, Ya'jud Ma'jud semua ada. Satu grup dia. Grup ibadah Ali Fad'uli fi ibadi pun satu grup juga. Jadi kau sekarang kau tak kenal dalam ni. Kau tahu ufuk-ufuk yang ni. Allah jadikan dalam diri kau Allah Ta'ala kata dua kau kena tahu. Jadi dia ufuk-ufuk sekalian ni yang macam-macam keindahan supaya kau tashbih. Memulangkan itu hak Allah. Itu tunggal asalnya. Dan dalam diri kau juga. Yang kau layan nawa nafsu kau, memori kau. Supaya kau dengan kerajaan Allah. Allah yang boleh kontrol kau. Kau jangan sekali-kali rasa kau nak kontrol. Engkau nak susun hidup kau walau sesaat, 2 saat. Itu kau dah berada di dalam kehinaan dan juga kerosakan. Sebab engkau yang sendiri nak berbalah dengan Allah. Allah yang tahu susun, kau pandai-pandai kau nak rasa kau susun. Ini fahami betul-betul supaya kita tak tersesat dan kita menyangka kita betul. Allah tahu makam kau dengan Allah, kata Allah tahu. Engkau belum jadi ahli aku lagi. Engkau belum kenal aku. Allah tahu. Kau kata aku kenal Allah lah, ilmu aku banyak. Kau boleh tipu malaikat, kau boleh tipu orang lain. Tapi Allah kau tahu. Kau sebut nama Allah, Allah tahu. Kau sebut tu atas cinta ke atau nak upah. Allah tahu. Dia tahu dia yang menciptakan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful. Apakah tak mengetahui aku yang menzahirkan yang halus-halus. Kau nak lari kat mana? Kau kembalilah kepada Allah.
Allah sayang kita. Allah bukan nak rosak. Allah terlalu sayang pada hamba dia. Nabi Muhammad SAW sayang pada kita. Dan orang-orang yang duduk jalan ni semua sayang dengan kita. Nak selamatkan kita. Selamatkan kita. Sifat dia sama macam sifat Allah, sifat akhlak Rasulullah. Sebab akhlak Rasulullah dididik oleh Allah. Dan Rasulullah mendidik orang-orang yang ahli ibadah ni semua. Sahabat-sahabat dia wali Allah. Didik akhlak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Dalam Rasulullah tu akhlak dia ikut oleh para wali Allah. Orang dia ikut dalam akhlak dalam tu. Iaitu tak ada kelian Allah kan. Allah bukakan kesempatan ni kita. Masih ada lagi boleh kita dengar YouTube, boleh